Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Okey, kita ada 16 orang. Okey, selamat datang Fikri Aziz, Aidin, Alif Hakan, Arisa Safia, Diji. Selamat datang Aziz Farhan, Khairi Syafiq, Muaz, Ulfa. Okey, welcome Edina, Syuhada Irina, Siti Zubaida. Selamat datang Ummu Syafira Hanan, Wan Sri Dania, Wan Sri Alisha. Selamat datang Husaini. Husaini sekarang tulis Jawi nama dia tu. Nak pergi sekolah agama dah ni. Tak sabar lah. Okey, baik. Kita mulakan kelas kita dengan bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Okey, semua dah bersedia ke? Dah. 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 Okey, baik. Hari ini kita masih lagi di tajuk koordinat tapi di bahagian yang terakhir. Okey, bahagian yang ketiga. Okey, hari ini kita fokus ke tajuk koordinat yang berkaitan dengan tahun 5 lah. Kita banyak pun sikit saja. Okey, cikgu share dulu skrin. Sekejap keluar ni. Sekejap Okey, boleh nampak Boleh. Okey, boleh lah. Okey, baik, cikgu teruskan ya. Dah 9.30 lebih dah. Okey, untuk hari ini kita akan belajar tentang nak menentukan jarak mengufuk dan jarak mencancang antara dua koordinat. Hari itu kita nak cari kedudukan apa koordinat pada objek tersebut kalau dia duduk pada satah kartes. Okey, kali ini kita nak ukur jarak daripada satu objek ke satu objek tu berapa jarak dia. Okey, kita baca dia dalam bacaan koordinat lah. Berapa mengufuk, berapa mencancang. Okey, cikgu akan tunjukkan. Okey, dan kamu belajar koordinat untuk sekolah rendah ni kita belajar pada sukuan pertama saja. Okey, di bahagian sebahagian saja. Okey, apa maksud sukuan tu Kita tengok Yang kata sukuan pertama tu kamu belajar separuh saja. Kita tak belajar koordinat penuh lagi. Okey, contoh Okey, kita belajar di bahagian ini saja. Okey, koordinat di bahagian ini saja. Bahagian lain ni bila nak belajar? Nanti pergi sekolah menengah. Okey, sebab bahagian lain tu nanti dia nak melibatkan pergerakan negatif. Okey, koordinat negatif apa semua tu saya tak mau terang kat sini lah. Nanti kamu pening kepala. Jadi apa yang kita belajar kat sekolah ini, sekolah rendah ini di bahagian sukuan pertama sahaja. Okey, baik. Okey, tengok Ini cikgu ambil daripada buku teks kamu lah. Okey, jarak di antara dua koordinat. Okey, dia kata satah kartes menunjukkan beberapa kawasan di zoo. Okey, kaunter tiket terletak di asalan. Asalan di mana? Di bahagian sifar ni. Tempat permulaan dia tu. Okey, baik. Tengok apa dia kata kat situ. Jarak mengufuk burung kakak tua dari kaunter tiket ialah 4 unit. Mana burung kakak tua kat sini? Okey, tu burung kakak tua. Okey, maksud dia bergerak mengufuk. Maksud dia bergerak melintang. Okey. Satu kotak grid satah kartes tu bernilai 1 unit. Sebab ini dia ambil dalam ukuran 1 unit. Kalau soalan yang aras macam agak kebat sikit, mungkin dia akan ubah ukuran pada satah kartes tu lah. Tu kamu kena explore sikit lah. Okay. Baik, ini kita belajar yang asas dulu. Okay, tengok pergerakan yang dia katakan 4 unit tu apa. Okay, tengok daripada asalan. Daripada asalan maksudnya daripada sifar tu. Okay, 1, 2, 3, 4. Baru dia sampai dekat burung kakak tua tu. Okey, maksud dia bergerak. Okey, jarak mengufuknya adalah 4 unit. Okey, macam mana pula jeti daripada kaunter tiket? Mana jeti? Jeti ke atas sekali. Okey. Okey, dia kata jarak mencancang. Maksudnya dia naik ke atas. 5 unit. Okey, daripada titik asalan
1, 2, 3, 4 dan 5. Okey. Kemudian jarak mengufuk dari asalan ke singa. Okey, singa di mana? Singa dekat sini. Okey. Jarak mengufuk dia 5 unit. Berapa pula jarak mencancang? Ini yang katakan kedudukan dia bukan duduk di mendatar saja dia punya mengufuk, bukan duduk mendatar saja di bahagian mencancang. Dia duduk dia agak tengah sikit. Macam mana kita nak baca? Kita baca dulu mengufuk dia. Barulah kita baca mencancang sekejap. Okey, baik. Pertama, kita cari dulu jarak pergerakan mengufuk dia. Singa kan? Okey, dia kata tadi 5. 1, 2, 3, 4, 5. Berhenti kat situ sebab singa duduk pada garisan nombor 5 tu. Okey, garisan mengufuk tadi tu. Okey, baik. Kemudian tengok dia berapa dia naik ke atas ke arah mencancang. 1, 2, 3. Jadi, jarak mencancang dia berapa? Berapa jarak mencancang dia? 3. Okey. 3 saja. Mudah saja. Okey. Baik, ingat. Bila kita baca kedudukan jarak koordinat dalam satakan test, kita tak boleh baca cross. Okey. Cross maksud saya macam ni. Okey, perhatikan. Okey, ini kita punya asalan kan? Kita tak boleh kira cross macam ni saja. Tak boleh. Ini tak boleh kira macam ni. Koordinat kita tak boleh baca macam tu. Kita kena baca ikut dia punya gerik dia. Berapa pergerakan mengufuk dia, berapa pergerakan mencancang dia. Okay, kena ikut step by step lah. Okay, tak boleh nak cross. Walaupun kamu nampak cross tu lebih singkat nak sampai. Okay, itu tak boleh. Alright. Baik. Tengok pula yang ini. Jarak mengufuk dan jarak mencancang di antara dua koordinat. Sata kata menunjukkan ruang di dalam rumah Rashwin. Okay, berapakah jarak mengufuk dan jarak mencancang dari dapur ke bilik 2. Okey, pertama kita tandakan objek yang dia sebut dulu. Okey. Dapur maksud dia permulaan kita adalah di dapur. Okey, mana dapur? Okey, sini dapur. Dan seterusnya dia nak ke mana? Ke bilik 2. Bilik 1, bilik 2. Okey, bilik 2 kat sini. Okey, baik. Kita akan kira daripada dapur tu, koordinat di dapur tu. Okey, nak ke bilik 2. Ingat, kita tak boleh cross macam saya kata tadi. Kita tak boleh cross kira macam ni. Bagi terus merintang tu tak boleh. Okay. Mesti ikut dia punya step dia. Kita kira dulu mengufuk tu berapa. Okay. Mengufuk kita dapat berapa kat sini? 1, 2. Kita ada 2 unit mengufuk. Okay. Kemudian kita tengok mencancang ni berapa? 1, 2, 3, 4, 5 unit mencancang. Okey, ingat pesan cikgu, apa cerita sekalipun koordinat mesti baca mengufuk dulu, paksi X tu dulu. Kemudian barulah kita baca paksi Y, iaitu paksi mencancang. Okey, ini cara kita kira pergerakan pada sata kata lah. Macam mana pula kalau dia tak bagi raja sata kata? Dia hanya bagi koordinat saja. Macam mana kita nak kira? Macam mana kita nak kira? Okey. Dia ada dia punya kaedahnya. Okey. Cikgu tunjuk kat sini. Okey, baik. Kita tengok dulu apa koordinat dia bagi. Ni perhati betul-betul ni. Kalau kata soalan, dia tak bagi raja sata kata, dia hanya bagi koordinat saja. Tapi kamu kena cari berapa jarak di antara dua titik koordinat tersebut. Okey, perhatikan dekat sini baik-baik. Okey. Cikgu ambil contoh dapur. Dapur koordinat dia adalah 4 sifar. Okey. Kemudian bilik 2, koordinat dia adalah 6, 5. Okey. Dapur 4 sifar. Bilik 2 adalah 6, 5. Okey. Kemudian kamu tengok dulu. Yang mana paksi X, mana paksi Y. Okey, tengok. Ini paksi X, ini paksi Y. Ini paksi X, ini paksi Y. Kita cari perbezaan. Okey. Kita cari perbezaan jarak di antara kedua-dua paksi. Okey. Apa yang kata maksudkan perbezaan tu? Okey. Maksudnya, kita cari hasil tolak di antara paksi X dan juga paksi Y. Kamu tolak aja. X dengan X, Y dengan Y. Maksudnya kamu ambil nombor yang besar tu tolak nombor kecil. Okey, macam ini, 6 tolak 4. Kita dapat 2 unit. Ini 5 tolak sifar sama dengan 5
unit. Sama ada macam tadi. Okey, kita dapat pergerakan 2 unit mengufuk, kita dapat pergerakan 5 unit mencancang. Okey, yang ini boleh faham tak? Kita tolak dengan paksi yang sama. Siapa tak faham kat sini? Boleh tanya sekarang. Jelas tak? Tolong bagi respon. Jelas. Jelas Okey, kalau kata dia tak bagi satah kates, okey, cara pengiraan dia macam ni. Okey, kamu ambil dulu koordinat dua-dua kedudukan tu. Okey, kamu tolak dengan paksi yang sama. Maksud dia, contohlah apa ni, kedudukan paksi X Husaini tolak dengan kedudukan paksi X apa ni, Aidil. Okey, kedudukan paksi X Y Husaini tolak dengan kedudukan paksi Y Aidil. Baru kita dapat dia punya jarak di antara kedua-dua objek tersebut. Okey, kedua-dua orang tersebutlah. Okey, baik. Tengok contoh seterusnya. Selesaikan masalah. Yang tadi dah selesai kan? Okey, dah selesai dah. Okey. Ini soalan Sata kartes menunjukkan kedudukan tempat bertugas bagi 4 orang pengawas sekolah ni. Pengawas sekolah ni. Okey, lama tak pergi sekolah kan? Okey, pengawas sekolah. Ada 4 orang. Okey. Jessica bertugas di pintu masuk A. Okey, pintu masuk A mana? Sini kan? Ini Jessica. Kamu tanda dulu maklumat yang dia bagi. Kita write down dulu. Okey. Kemudian, okey, Jessica pintu masuk A. Jarak Resma bertugas. Okey. Jarak Resma bertugas dari Jessica. Kamu tengok dekat sata kates tu ada nama Resma tak? Tak ada. Kita sekarang nak tengok kedudukan Resma tu kat mana. Ialah 4 unit mengufuk. Okey. Maksud dia X sama dengan 4. Mengufuk tu X lah paksi X. Dan 3 unit mencancang. Y adalah 3. Okey, cikgu bagi strategi ni. Okey tengok maklumat dia bagi tadi apa? Tengok. 4 unit mengufuk, 3 unit mencancang. Kamu kalau dapat soalan penyelesaian masalah, mesti garis. Ada highlighted garis apa ni? Tandakan dengan highlighted supaya kita tak hilang maklumat tu. Okey. Dan soalan ni adalah, apakah koordinat tempat Resma bertugas? Okey, siapa boleh bagi tahu saya? Saya tak menunjuk lagi. Siapa boleh bagi tahu saya? 5-3. 5-3. Lain-lain jawapan? Boleh type di bahagian chatting, tak ada masalah kalau tak mau cakap. Apa kedudukan tempat Resma bertugas? Okey, Hanan kata tempat letak basikal. Okey, apa koordinat tempat letak basikal tu Hanan? Wan Seridania, apa kedudukan tempat letak basikal tu? Hanan kata tempat letak basikal. Apa koordinat di tempat letak basikal? 5-3. Okey, 5-3. Lain-lain jawapan? Ada yang mungkin kata di kantin ke? Okey, semua kata 5-3. Okey, ingat bila kita nak menulis koordinat, pastikan ada kurungan. Okey, Haifah Hadi, Siti Zubaidah, pastikan letak kurungan dulu. Okey, contoh kamu kata 5-3 kan? Buat kurungan 5,3. Mesti ada kurungan. Jangan main koma saja. Okey baik, jadi kamu kata kedudukan 5-3. Baik, kita tengok Mari kita tengok. Okey, dia kata 4 unit mengufuk. Maksud dia bergerak melintang 4 unit. Okey, daripada pintu masuk A. Kita kena baca dari sini lah. Kita tak boleh baca pada asalan sebab dia dah bagi kedudukan permulaan di mana kita nak bermula. Okey, 1, 2, 3, 4. Okey, ini dah selesai. Kita dah bergerak 4 unit mengufuk. Sekarang kita nak bergerak mencancang. Mencancang dia kata berapa? 3 unit. 1, 2, 3. Jadi Resma bertugas di tempat letak basikal. Okey. Tahniahlah yang mana jawab betul tu. Saya rasa semua jawab betul. Kamu dah nampak dah macam mana nak buat. Okey, baik, tengok contoh seterusnya. Satah kates menunjukkan kedudukan beberapa tempat di dalam suatu bangunan pejabat. Gini pejabat ni. Dia membayangkan koordinat di dalam satu premis pejabat. Okey, tengok apa soalan A. Okey, A kata, nyatakan jarak mengufuk dan jarak mencancang dari S ke Q. Mana S? Bulat dulu tempat yang dia bagi tu. S ke Q. Baik. Nyatakan jawapan kamu di bahagian chatting ataupun nak jawab lisan pun boleh, tak ada masalah.
Apakah jarak mencancang, jarak mengufuk dan jarak mencancang? S ke Q? Q. S ke Q? Berapa jarak mengufuk dan jarak mencancang dia? 54. 54. Dah cuba sebut dalam ayat. Berapa unit mengufuk, berapa unit mencancang? Cepat. Dapat tak? 32 cikgu. 32. Husaini, cuba sebut jawapan dalam ayat. Maksudnya contoh macam ni. Mungkin kamu kata 32 kan? 3 unit mengufuk ke 3 unit mencancang ke? Macam tu. 3 unit mengufuk, 2 unit mencancang ke? Kena sebut macam tu jawapan dia. Sebab bila kita nak mengira jarak antara dua koordinat, kita mesti tulis dalam bentuk ayat lah. Berapa unit pergerakan mengufuk, berapa unit pergerakan mencancang. Okay, tak ada jawapan lagi ni. 3 unit pergerakan mengufuk. Okay. 2 unit pergerakan mencancang. Okey, baik. Pergerakan tu kita tukar dengan perkataan jarak Husain ni. Okey, baik. Contoh macam ni. Saya bagi jawapan untuk A. Okey. A maksud kita nak ke Q. S ke Q. Ingat yang pertama sekali kita tak boleh cross macam ni. Cross macam ni tak mau. Tak mau tak boleh Okey, kita mesti ikut dia punya pergerakan mengufuk dan mencancang dia. Okey, kita nak S ke Q. 1, 2, 3. Kita dapat 3 unit mengufuk. Okey. Dan berapa unit mencancang? 1, 2. 2 unit mencancang. Okey. Boleh faham yang itu? Okey, takat ni boleh faham Okey, baik. Tengok yang nombor 2, B. Apakah jarak yang dilalui oleh Lucy dari R untuk ke kantin? Okey. Lucy daripada R. Okey, bulatkan dulu R. Mana R? Okey, Lucy dekat sini. Dia nak pergi kantin dekat sini. Apakah jarak yang dilalui Lucy? Cepat. Siapa dapat jawapan ni? Apa jarak yang dilalui Lucy? Lucy tak bergerak mengufuk tau. Tak ada pergerakan mengufuk kalau kamu perhati kat sini. Sebab dia kantin duduk straight je atas kepala dia. Sifar jarak mengufuk dan 4 jarak mencancang. Okey, bagus. Okey, tengok Kamu perhati kat sini, kantin tu betul-betul duduk di barisan mencancang. Dia tak ada pergerakan mengufuk kan, saya kata tadi kan. Jadi maksud dia mengufuknya adalah sifar unit. Kalau pergerakan, mana-mana pergerakan bernilai sifar unit, kita tak payah sebut pun tak apa. Tapi kalau kamu nak tulis pun, tak ada masalah. Okey, macam Husani kata tadi, sifar unit mengufuk, maksud dia tak bergerak ke kanan ataupun ke kiri. Dan dia bergerak berapa kali mencancang? Okay, tengok 1, 2, 3, 4. 4 unit mencancang. Okey, jadi kalau kamu nak tulis jawapan ini saja pun tak ada masalah, diterima. Sebab mengufuk tak ada apa-apa nilai pergerakan. Okey, tapi nak tulis pun tak salah. Okey, siapa nak detail boleh tulis, tak ada masalah. Okey, tengok yang C. Puan Edit bertugas di R. Okey, kita padam dulu. Okey, Puan Edit bertugas di R. Okey, saya bulatkan dekat R. Jarak Encik Ragu bertugas dari Puan Edit ialah 3 unit mengufuk. Kita tak tahu ni Encik Ragu ni berduduk di mana. Okey, tapi dia bagi tahu Encik Ragu ni dengan Puan Edit ni dia berada 3 unit mengufuk, 1 unit mencancang. Di manakah koordinat Encik Ragu? Okey, cuba hatikan. Okey, baca dulu soalan ni. Boleh fikir-fikirkan di mana kedudukan Encik Ragu. Okey, kamu boleh nyatakan okey, ini kamu kena bagi tahu koordinat ini bukan dia nak jarak sebab dia dah bagi tahu jarak, dia nak tahu apa koordinat Encik Ragu. Di mana Encik Ragu duduk? 2, 4. 2, 4. Okey, Usani kata 2, 4. 2, 4 maksud dia kat sini. Usani kata kat situ. Lagi jawapan lain? Ini Puan Edit. Okey. Jawapan lain ada tak?
Boleh type di bahagian chatting, saya baca. Jangan risau. Saya baca. 02 cikgu, 02. 02. Okey. Jawapan kedua, Sani kata kat sini. Okey, lain-lain jawapan? Anan kata 24. 34. 34. 31. 31. 31 dekat sini. Ni point edit. Ni, point edit ni duduk di R. Maksudnya dia duduk pada kedudukan 31. Sekarang ni, kita nak cari Encik Ragu ni duduk di mana? Okey, sebab dia kata Encik Ragu ni berjarak 3 unit mengufuk, 1 unit mencancang. Di mana kedudukan Encik Ragu? 02. 02. Okey. Tadi sama macam jawapan Ustaz ni yang kedua. Lain-lain? 02. 02 juga. Okey, baik. Mari kita cuba. 02. 02 Okey, baik. Kamu pun dah kata 02, kita cuba Baik, dia kata point edit duduk di 02. R. Di R ni adalah 31. Okey, tak pedulilah apa koordinat point edit ni. Kita cuma nak tahu dia berada di R. Okey, sekarang ni Cik Ragu ni berada 3 unit mengufuk. Maksud dia boleh berada 3 unit ke kanan ataupun 3 unit ke kiri. Tapi kalau kamu tengok kat sini, kalau kita bergerak 3 unit ke kanan, tengok 1, 2, 3 dah terkeluar daripada satu kata yang dia bagi. Okey, itu tak logik lah kan? Maksudnya kita kena bergerak ke kiri. Okey, so saya bergerak ke kiri sekarang. Okey, saya bergerak ke kiri. Tengok perhatikan So, 3 unit mengufuk. 1, 2, 3. Okey, kita dah dapat yang pertama. Dan 1 unit mencancang. Maksudnya mencancang dia tu, dia boleh bergerak naik ke atas ataupun ke bawah. Okey, so kat sini kita nampak ada satu kedudukan yang jelas dekat situ kita bergerak ke atas. Jadi puan Encik Ragu ni berada pada koordinat P, iaitu sifar 2. Okey, so kita boleh tulis kat sini. Ragu dalam kurungan sifar 2. Okey, ataupun kamu boleh letak kat sini P pun boleh. Sebab dia duduk di kedudukan P. Okey, jelas dah kat sini? Susah tak tajuk ni? Tak susah Okey, tapi berhati-hati. Okey, tajuk tak susah tapi berhati-hati. Okey, baik. Tengok yang terakhir. Okey, yang terakhir. Cuba lagi dia kata. Okey, kita cuba lagi. Tak ada masalah. Okey, tengok nombor 1A. Satu kata menunjukkan titik E, F, G. Dia dah bagi titik dah. Okey, nyatakan jarak titik E dari asalan. Maksud asalan daripada sini lah. Kita nak mula kira daripada asalan ni. Sifar-sifar tu. Okey, apakah jarak titik E dari asalan? Siapa boleh bagi tahu saya? Boleh type di bahagian chatting? Kita nak cari E ni. Apa jarak dia dari asalan? Berapa unit mengufuk, berapa unit mencancang? 42. Ya? 42. 42. Okey. Saya ni pastikan penulisan kita dalam jawapan mesti dalam bentuk ayat. Bila dia nak jarak, tulis dalam bentuk ayat. Okey. Saya ni kata 42. Maksud dia 4 unit mengufuk. 2 unit mencancang. Yes, 2 unit mencancang. Okey, kamu tulis macam ni pun tak ada masalah. Okey, maksudnya kamu tahu dia punya pergerakan dia berapa. Kita tengok 1, 2, 3, 4. 1, 2, 2. Okey, baik. Nombor 2 kecil. Apa jawapan dia? Titik F dari asalan. F dari asalan. 2 unit mengufuk, Okey. 5 unit mencancang. Okey, very good. Okey. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. So kita dapat dekat sini 2 unit mengufuk, 5 unit mencancang. Okey. Baik, nombor 3. Titik G. Apa bacaan titik G? Kamu tengok macam ni, bukan tahu dah. 6 unit mengufuk, 4 unit mencancang. Very easy. Okay, kamu tengok kedudukan pada garis koordinat pun dah kamu boleh dapat jawapan dah. Okay, tak susah pun. Kamu tak payah kira satu-satu unit kotak pun tak apa. Tapi siapa dah faham, terus tengok pada bacaan garis nombor tu saja. Okay, dekat sini kita dah dapat 6 unit mengufuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
dan 4 unit mencancang. 1, 2, 3, 4. Senang kan? Okey, kalau rasa tak mau kira macam tu, tengok pada garis nombor saja. Jadi jawapan dia 6 unit mengufuk, Ufuk, 4 unit 4 unit mencancang. mencancang. Okey. Baik, selesai A. B, nyatakan jarak dari titik E ke F. Mana E ke F? Okey, E nak pergi F. E nak pergi F. Ingat, bergerak mengufuk dulu. 2 jarak mengufuk. Okey, 2 jarak mengufuk, mencancang. 3 jarak mencancang. Okey. 3 unit mencancang. Baca unit saya ni. Okey. Baik, tengok 1, 2. 2 unit mengufuk. 1, 2, 3. 3 unit mencancang. Okey, senang kan? Baik, C. Nyatakan jarak dari titik F ke G. F ke G. F nak pergi G. F nak pergi G. Berapa unit mengufuk? Berapa unit mencancang? 4 unit mengufuk, 1 unit mencancang. Okay, very good. Okay, tengok 1, 2, 3, 4. 4 unit mengufuk. Dan dia pergi ke arah mencancang 1 unit saja. 4 unit mengufuk. 1 unit Unit mencancang. mencancang. Oh, senang. Sebab tu saya suka tajuk koordinat ni. Bukan perlu kira banyak-banyak kan? Okey, sekarang nombor 2. Macam saya kata tadi, dia tak bagi satu kates pun. Tapi dia bagi kedudukan koordinat bagi 2 titik. Okey, macam mana kita nak buat? Kita gunakan kaedah tolak. Okey, tengok sini. Okey, saya tunjuk contoh yang A. Sekejap A. Okey, koordinat dia bagi 3, 7, 1 titik. Dan 1 titik lagi 5 lah. 5, 8. Kamu kena pasti dulu. Okey, 3, 7 dengan 5, 8. Ini kumpulan paksi X, ini kumpulan paksi Y. Jadi kita perlu tolak sahaja. Cari perbezaan jarak antara kedua-dua paksi. Okey, X tolak dengan X, Y tolak dengan Y. So kita dapat berapa kat sini? Berapa jarak mengufuk, berapa jarak mencancang antara dua koordinat ni? Okey, siapa boleh bagi tahu jawapan? 2 jarak mengufuk, 2 1 unit jarak mengufuk. mencancang. Bukan jarak apa ni Ustaz ni? 2 unit. Okey, gunakan perkataan unit. 2 unit Hazim datang. 2 unit mengufuk, 1 unit mencancang. Siapa tak tahu macam mana dapat jawapan 2 unit mengufuk, 1 unit mencancang? Siapa tak tahu? Tanya kah? Sekejap lagi saya bagi latihan, tak tahu nak buat. Okey, macam saya kata tadi, kita cari perbezaan antara dua paksi. Okey? Tengok sini Ini paksi X, ini paksi Y. Kita tolaklah. 5 tolak dengan 3, kita dapat 2. Jadi maksudnya jarak mengufuk adalah 2. Jarak mencancang, ambillah 8 tolak. Allahu Akbar, terpadam pula. Okey, 8 tolak dengan 7. Kita dapat 1 unit mencancang. Ingat paksi Y itu adalah paksi mencancang. Paksi X itu adalah paksi mengufuk. Sebut mengufuk dulu, baru sebut mencancang. Okey, B. Okey, apa jawapan bagi B? B apa? Apa jawapan B? Okey, siapa boleh bantu? Okey, Ulfah kata 4 unit mengufuk, 1 unit mencancang. Lain-lain jawapan? Dina pun kata benda yang sama. 4 unit mengufuk, Okey. 1 unit mencancang. Okey, baik. Tengok sini Walaupun dekat sini, dia ada 26 dengan 32 kan? Okey.
Mesti ada yang nak tanya saya, cikgu 2 tolak 6 mana boleh? Tak apa, tak ada masalah. Kamu ambil nombor yang besar, mana-mana Pak C pun, tolak dengan nombor yang kecil. Sebab kita nak tahu dia punya jarak mengufuk berapa je. Kita tak peduli pun dia punya nak pergi ke kanan ataupun ke kiri. Okay? Nak tak pergi kiri kanan tu nanti sekolah menengah muka belajar dia akan jadi negatif, something like that lah. Okay? Baik. Kalau macam ni, tengok Pak C X, Y tu. Okay. Ini X, ini Y, ini kumpulan dia. So kita ambil mana-mana nombor yang besar dalam kumpulan Pak C X tadi tu, kita tolak dia dengan nombor yang kecil. Kita dapat 4 unit mengufuk. 6 tolak 2. Kita tolak ini, 6 tolak 2. 4 unit mengufuk. Okay. Dan ini, takkan 2 tolak 3 kan? Ambil je lah 3 tolak 2. Ambil nombor besar tolak nombor kecil. Okay, sebab kita nak tahu berapa dia punya mencancang saja. Kita tak mau tahu pun dia nak bergerak ke atas ataupun ke bawah. Okey. Jadi 1 unit mencancang. Okey, setakat ni ada soalan lagi tak? Siapa-siapa nak tanya? Tak ada. Okey, baik, tugasan hari ni ada 2 muka surat. Muka surat 99 dan 100. Okey, buat pelan-pelan. Jangan gopoh-gopoh, ada masa buat. Okay, nanti dah siap, ambil gambar, hantar kat saya. Kamu ambil gambar tu bagi jelas supaya saya senang nampak kamu punya tulisan tu, senang saya nak semak lah. Okay, jangan lupa tulis hari dan tarikh. Okay, saya ucapkan terima kasih pada yang hadir pada pagi ni. Okay, selamat belajar. Saya masukkan link untuk kehadiran hari ni. Sebentar. Copy. Sekejap Okey, saya dah masukkan link. Sila isi kehadiran untuk hari ini. Okey, tolong isi kehadiran. Syaukat pakai lebay ke pakai topi Syaukat? Handsome ya, lama tak jumpa. Hania pun baru masuk. Kelas dah habis ni. Okey, yang baru masuk, kelas kita dah habis sebenarnya. Okey, tak apa, kamu isi kehadiran. Saya copy link lagi sekali. Nanti cikgu akan masukkan balik rakaman kelas kita hari ni. Okey, tak ada masalah. Okay. Ulang balik aja rakaman ni. Mesti tengok. Okey, yang mana tak ikuti kelas pagi ni, okey, bagi tahu kawan-kawan, mesti tengok rakaman sebelum nak jawab latihan. Nanti entah apa-apa je kamu jawabnya.